Bismillah. Ini tajuk khas katanya, pasal Ramadan. Dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pegawai dan kaki tangan bangunan Darul Ihsan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sempena dengan kita berada lebih kurang 15 hari lagi, malam ni nisfu Sya'ban, untuk kita menjelangnya Ramadan Al-Mubarak, maka pada tengah hari ini kita akan membicarakan satu topik yang khusus. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada para jamaah sekalian, iaitu kita nak bicarakan satu tajuk, checklist Ramadan, 23 ciri orang yang berjaya pada pandangan Allah. Checklist Ramadan, 23 ciri orang yang berjaya pada pandangan Allah. Para jamaah sekalian, agama Islam adalah agama yang meminta kepada umatnya mencipta kejayaan. Mencipta kejayaan. Buktinya, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kalimah kejayaan. Kalimah kejayaan ni dalam bahasa Arab disebut apa dia? Al-Falah, kan? Al-Falah maknanya kejayaan. Allah ulang kalimah kejayaan dalam Al-Quran ini ada sebanyak 40 kali. 40 kali kalau kita kira. Kalau kita rajinlah buat kajian dalam bentuk systematic literature review, kita akan dapati kalimah kejayaan digunakan oleh Allah dalam bentuk past tense, ataupun dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi, ada sebanyak 4 kali. Dan kalau kita buat kajian, Allah guna kalimah kejayaan dalam bentuk future tense ataupun present tense, dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari', ada 23 kali. Dan kalau kita rajin buat systematic literature review, kita dapati kalimah kejayaan digunakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il ini orang yang berjaya. Al-Muflihun, kalimah itu ada sebanyak 13 kali. 4 campur 23 jadi 27, campur dengan 13, totalnya kalimah kejayaan dalam Al-Quran ada 40 kali. Bagai-bagai bentuk ataupun versi ayat. Ada ketikanya Al-Muflihun, ada ketikanya aflah, qad aflahal mu'minun, ada ketikanya la yuflihul mu'minu, la yuflihuz zalimun. Bila dihitung kira 40 kali. Ini nak menunjukkan Islam agama yang menyuruh kita mencipta kejayaan. Cumanya para jemaah sekalian, yang kita nak checklistkan pada petang ini ataupun tengah hari ini, kalau 23 ciri ini sudah ada pada diri kita, alhamdulillah. Kalau belum ada, insya-Allah kita sama-sama perbaiki. Cumanya kalau kita tengok neraca ataupun penilaian kejayaan pada pandangan mata manusia dengan neraca penilaian pada pandangan Allah, dia tidak sama. Betul tak? Kalau pandangan manusia, mata manusia melihat seseorang itu berjaya, dia pandang dari sudut apa? Kelebihan-kelebihan tertentu, kan? Kalau awak ada kereta yang besar, awak orang berjaya. Awak ada rumah bertingkat-tingkat, awak orang berjaya. Awak ada duit berlipat-lipat, awak orang berjaya. Awak ada isteri cantik memikat, awak orang berjaya. Itu pandangan mata manusia. Ataupun dia lihat dari sudut pendidikan. Oh, awak keluar daripada universiti luar negara, Oxford, Harvard, bagai-bagai. Oh, ini orang paling berjaya. Awak ada degree, awak ada master, awak ada PhD, awak orang berjaya. Awak ada title kat depan, awak orang berjaya.
itu neraca pada pandangan mata manusia. Tetapi pada penilaian Allah, dia berbeza. Kejayaan di sisi Allah, cirinya disebut di dalam Al-Quran ada 23 cirinya. Yang inilah yang kita nak bicarakan sebagai checklist Ramadan kita pada tengah hari ini. Apakah 23 ciri tersebut? Ini saya sebut secara ringkas-ringkas sebab waktu kita pun tidak panjang pada petang ni. Yang pertama, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat. Ada 5 ayat yang khusus yang disebut orang berjaya adalah orang yang mendirikan solat. Apa 5 ayat tersebut? Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Ini kita selalu dengar ayat ni. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Orang yang mendirikan salat, kata Allah. Selepas itu Allah sebut ulaika humul mereka inilah orang yang berjaya. Ini yang pertama. Ada 5 ayat yang menceritakan orang yang mendirikan salat orang berjaya. Yang kedua disebut dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-77. Ini saya bagi homework lah kepada para jemaah. Boleh tak best juga kuliah saja tak ada homework. Saya sebut surah mana, ayat mana, nanti kita balik carilah. Surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, kemudian sembahlah Allah. Amalan apa ada rukuk, sujud, sembah Allah? Salat. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan awak orang berjaya. Disebut juga dalam surah Jumaah pada ayat yang ke-10. Orang yang mendirikan salat orang berjaya. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kemudian la'allakum tuflihun. Apabila awak selesai dirikan salat, bertebaralah cari rezeki di atas muka bumi Allah. Banyak-banyaklah berzikir mengingati Allah. Mudah-mudahan awak akan berjaya. Yang ke berapa dah? Yang keempat, orang berjaya adalah orang yang mendirikan salat. Buktinya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan yang kelima, dalil yang menunjukkan orang yang berjaya adalah orang yang mendirikan salat dalam surah Luqman ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini dalam surah Luqman ayat 3 dan ayat yang keempat. Dapat para jemaah sekalian, ciri yang pertama. Semuanya ada berapa totalnya? 23. Ada 23 ciri. Kalaulah dalam nota kita nanti kita hanya ada 20 je contoh kan, maknanya kita miss 3 ciri. Kita tak sempat salin atau sebagainya. Boleh rujuk pada video ni lah. Ataupun kita salin ada 30 ciri kita tulis, maknanya kita tambah sendiri tu. Yang saya sampaikan pada petang ni 23 ciri orang yang berjaya pada penilaian Allah, untuk kita checklistkan diri kita ataupun muhasabah menjelang Ramadan insya-Allah. Yang kedua, ana sebut ringkas-ringkas saja. Ciri yang kedua orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang taat pada perintah Allah dan beramal soleh. Bukti dia taat, dia beramal soleh. Ini ada 7 ayat. Tak sempat salin tak apa, ada rakaman nanti. Kalau tuan-tuan nak lebih saham pahala, apa yang kita bincangkan ni, kita buat nota, cirinya, surahnya, ayatnya, kita bawa ayat sekali. Kita bawa ayat sekali, kita agihkan kepada kawan-kawan. 23 ciri orang yang berjaya pada penilaian Allah. Yang kedua, orang yang taat kepada perintah Allah dan beramal soleh. Ini ada 7 ayat dalam Al-Quran. Apa 7 ayat tersebut? Surah Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Al-Maidah 35. Al-Hajj ayat 77. An-Nur ayat 51. At-Taghabun ayat 16.
Al-Qasas ayat 67. Detail saya bagi ni, tak sempat tak apa, ada video. Kalau kita nak buat study nanti, comparative study, boleh kita buat nota dia. Tapi yang penting kita dapat ciri dia. Yang ketiga, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang takut kepada Allah melebihi takutnya kepada yang lain. Takutnya pada Allah melebihi takutnya kepada yang lain. Dengan kata lain, dia mendahulukan Allah dalam segala macam urusan. Ini ada 4 ayat. Al-Baqarah ayat 189, Al-Ma'idah ayat 35 dan ayat 100, At-Taghabun ayat 16. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang tidak makan riba. Ini ada satu ayat dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 130. Ciri yang kelima, orang yang berjaya pada penglihatan ataupun penilaian Allah adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Jihad jangan kita hanya sempitkan mengangkat senjata pada jalan Allah berperang, tak. Salah satu cabang jihad tuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar dengan niat menuntut ilmu, dia sedang berada pada jalan jihad di sisi Allah hingga dia pulang. Dan memang orang berjihad pada jalan Allah menuntut ilmu ni dia akan berjaya. Ini satu ayat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Nanti tuan-tuan rujuk. Berapa dah semua kita dapat? 4 ke 5? 5 kan? Manakala ciri yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 dan yang ke-9. Ana ulang. Ciri yang ke-6, 7, 8, 9 dia ada dalam satu ayat je disebut, iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Ayat ni kita biasa dengar. 4 ciri dia. 6, 7, 8, 9. Yang ke-6 tidak minum arak. Yang ke-7 tidak berjudi. Yang ke-8 tidak menyembah patung berhala ataupun tidak syirikkan Allah. Dan yang ke-9 tidak tilik nasib. Ini Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah. Wahai orang beriman, jauhilah 4 perkara ni: minum arak, judi, sembah patung berhala, tilik nasib. Jauhi kesemua 4 perkara ni, la'allakum tuflihun, awak akan berjaya di sisi Allah. Dapat tuan-tuan? 9 ciri dah kita bincangkan, iaitu tentang ciri manusia yang berjaya pada pandangan Allah. Yang ke-10, siapakah orang berjaya pada penilaian Allah? Ciri yang ke-10 adalah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, walaupun nikmat tu sikit ataupun kecil. Ini disebut satu ayat Al-A'raf ayat yang ke-69. Sekecil-kecil nikmat, apalah nikmat sekalipun, dapat minum, dapat makan, bagai-bagai, dapat menuntut ilmu, alhamdulillah, dan dia balas nikmat tersebut dengan ketaatan kepada Allah, orang ni orang berjaya. Ciri yang ke-11, orang yang berjaya pada pandangan Allah adalah orang yang jaga mata, tunduk pandangan dan pelihara aurat. Jaga mata, tunduk pandangan, pelihara aurat. Ini disebut satu ayat An-Nur ayat yang ke-31. Orang ni orang berjaya. Ciri yang ke-12 orang berjaya adalah orang yang banyak berzikir mengingati Allah. Apa-apa zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa-apa zikir, dia banyak berzikir mengingati Allah, dia orang berjaya. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Yang ke-13, ciri orang berjaya adalah orang yang beriman kepada perkara ghaib dan hari kiamat. Dia yakin adanya pahala, syurga, neraka, sirat, bagai-bagai ni. Dia beriman kepada perkara ghaib, orang ni orang berjaya. Ini 3 ayat disebutkan. Al-Baqarah ayat 3, Luqman ayat 4, Al-Mujadalah ayat 22. Ciri yang ke-14 orang berjaya adalah orang yang banyak infak pada jalan Allah. Ini ada 4 ayat. Al-Baqarah ayat 3, Ar-Rum ayat 38,
Al-Hasyr ayat yang ke-9, At-Taghabun ayat yang ke-6 lah. Berapa ciri dah? 14. Yang ke-15, orang yang berjaya di sisi Allah adalah orang yang beriman dengan Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Kitab apa sebelum Al-Quran? Zabur, Taurat, Injil. Dia yakin kitab ni datang dari Allah, diturunkan kepada Rasul yang terpilih. Ini disebut satu ayat, Al-Baqarah ayat 3. Ciri yang ke-16, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang ajak orang lain buat baik dengan cara hikmah. Ajak orang lain buat baik dengan cara hikmah. Cara hikmah ni dengan cara tak ada paksa-paksa, tak ada dikenakan peraturan, dikenakan tindakan, tak. Contoh kan, kita sebar poster, jom kuliah Zuhur hari ni, kita forward. Ini orang yang berjaya. Ini satu ayat Ali Imran ayat 104. Ciri yang ke-17, orang yang berjaya pada penilaian Allah, orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia suruh orang lain buat baik dan cegah orang lain buat perkara munkar. Orang ni orang berjaya. Ini dua ayat, Ali Imran ayat 104, Al-A'raf ayat 157. Ciri yang ke-18, ini anda sebut secara sepintas lalu, nanti kita huraikan. Ciri yang ke-18, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang taat kepada perintah dan keputusan Nabi. Bila Rasulullah tetapkan sekian, buat keputusan sekian, dia tak ada bantah dah. Orang ni orang berjaya. Ini satu ayat, Al-A'raf ayat 157. Ciri yang ke-19, orang berjaya adalah orang yang bayar zakat. Ini ada dua ayat, Al-A'raf ayat 157 dan Al-Mu'minun ayat yang ke-4. Ciri yang ke-20, orang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Selalu kita dengar di bibir dia, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, salah satu bentuk taubat lah. Orang ni orang berjaya. Satu ayat, Al-Qasas ayat 67. Ya. Boleh, boleh. Itu salah satu bentuk lah. Salah satu bentuk. Boleh. Astaghfirullah. Yang paling ringkas, Astaghfirullah. Panjang sikit, Astaghfirullahalazim. Panjang lagi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bentuk yang lain, wa tub alayya taubatan nasuha. Yang terbaik, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa, sehingga akhirnya. Orang macam ni, orang berjaya pada penilaian Allah. Surah Al-Qasas ayat yang ke-67. Yang ke berapa dah? 21. Orang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang tinggalkan perkara yang tak bermanfaat ataupun perkara sia-sia yang tidak menambahkan iman dan amal. Perkara dosa tu memang dia tinggal dah. Konsep Blackpink tu memang dia tak pergilah. Ini perkara yang tak ada faedah, yang tak ada manfaat, dia tinggalkan. Orang ni orang berjaya. Al-Mu'minun ayat 3. Yang ke-22, orang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang tidak mendekati langkah zina. Tak mendekati langkah zina, bukan tak berzina, langkah ke arah penzinaan pun dia tak mendekati. Orang ni orang berjaya. Al-Mu'minun ayat 5, satu ayat. Last sekali, orang yang berjaya adalah orang yang tunaikan amanah dan tepati janji. Ini satu dalil Al-Quran, Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Dapat tuan-tuan? Berapa semuanya ada? 23. Bersama dengan surahnya beserta dengan ayatnya. Siapa nak pahala lebih, dia carilah apakah ayat-ayat tersebut. Cumanya para jemaah sekalian, kalau kita perasan, kita setiap hari kita diseru untuk mencipta kejayaan. Betul tak? Setiap hari kita diseru untuk kita mencipta kejayaan. Kejayaan yang mana ni? Yang 23 tadi. 23 ciri tadi. Buktinya setiap hari kita akan diseru oleh muazzin dengan satu kalimah, hayya 'alal falah. Jom kita cipta kejayaan. Kejayaan yang mana yang diseru oleh muazzin ni? Kejayaan yang 23 ciri manusia yang berjaya pada penilaian Allah. Hayya 'alal falah, jom kita mencipta kejayaan. Dengan kata lain, jom kita beramanah.
Jom kita tepati janji, jom kita bayar zakat, jom kita jangan dekati langkah zina. Yang 23 tadi, itulah yang disuruh oleh muazzin. Dan kalau kita perhatikan lagi, bila muazzin sebut hayya 'alal falah, jawapannya tidak sama dengan jawapan-jawapan yang kita jawab lafaz muazzin yang lain. Betul tak? Ketika muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita ulang je Allahu akbar, Allahu akbar. Syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah. Syada anna Muhammadar Rasulullah, syada anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Wahai Allah, kami akui kami tidak ada kekuatan, kami tidak berdaya, kami tidak ada kemampuan untuk menempah kejayaan 23 tadi, illa billah, melainkan mesti mau dapat pertolongan dan bantuan Engkau wahai Allah. Biiznillah. Nak dapat bantuan dan pertolongan Allah, salah satu caranya kata ulama adalah kita kena minta dengan dia. Minta dengan apa ni? Salah satu bentuk minta adalah kita doa. Sebab itu ada satu doa. Doa ni anda yakin semua kita hafal. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar." Dan dalam kalangan orang-orang yang berjaya itu, kata Allah, mereka ada satu permintaan dengan Allah. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Hasanah bermakna al-falah, kebaikan dengan makna kejayaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di hari akhirat dengan makna kejayaan di hari akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Kena minta dengan Allah. Doa ni tuan-tuan, doa Rabbana atina sampai akhir ni, orang dulu sebut doa ni doa sarwa jagat. Pernah dengar kalimah sarwa jagat? Sarwa jagat ni maknanya makan keliling. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang dia cover. Dia terangkum semua dalam doa ni. Syumul doa ni. Sebab itu doa yang paling banyak diamalkan oleh Nabi, doa ni Rabbana atina. Siapa yang sebut? Anas bin Malik sebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik ni kalau pangkat dia SUSK, Seusaha Sulit Kanan, grade perkhidmatan dia Jusabi. Anas bin Malik, Rasulullah dia ada setpol dia, setiausaha politik dia 4 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bahagian politik takbir ada 4 orang. Tapi SUS dia, setiausaha politik dia ada 3 orang. Yang pertama Huzaifah Al-Yamani, dia dikenali sebagai penyimpan rahsia Nabi. Benda-benda sulit Rasulullah akan sampaikan melalui Huzaifah. Grade perkhidmatan dia Jusasi, ada lebih kanan daripada Huzaifah. Siapa dia? Anas bin Malik. Grade perkhidmatan dia Jusabi. Pangkat dia SUSK, Seusaha Sulit Kanan. Kalau Huzaifah SUS dia, Seusaha Sulit dia. Tapi ada yang lebih kanan daripada Anas bin Malik. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ini paling kanan lah. Yang boleh masuk ke dalam bilik Nabi ni, keluar masuk gitu je. Pangkat dia Jusa A, jawatan dia KSUSK. Ketua Setiausaha Sulit Kanan. Dia ada K kat depan, dia ada K belakang. Ketua dan kanan. Itu Bilal bin Rabah. Ada satu hadis. Ni kita nak cerita doa minta kepada Allah kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Anas bin Malik cerita. Anas bin Malik ni kita sebut tadi SUSK pangkat dia. Setiausaha Sulit Kanan, grade perkhidmatan dia Jusabi. Jusabi ni biasanya kalau pegawai kerajaan, peringkat Jusa ni payah nak dapat, boleh kat orang lain ya. Geng-geng PTD je biasa kan. Jusa ringkasan daripada jutawan sektor awam. Jutawan sektor awam, Jusa lah. Payahlah kita yang biasa-biasa ni bawah-bawah. Anas bin Malik cerita, kana aktsarud du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, sampai habis. Kata Anas, doa yang paling banyak diamalkan oleh Nabi adalah doa Rabbana atina tadi, sampai habis. Ni paling banyak. Doa yang Rasulullah ajar pada kita ni banyak kan. Allahumma a'inni ala dzikrika, itu doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu doa Nabi.
Macam-macam doa diajarkan, tapi yang paling banyak diamalkan Allahumma rabbana atina. Dan kata Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, dia sebut wa kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Anas bin Malik kalau dia doa sesuatu, dia akan tambah di hujungnya dengan rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Contoh kan, ni Anas bin Malik punya cerita. Kalau kita nak makan ataupun nak minum, kita hanya baca doa makan, doa minum je, betul tak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, minum je lah. Tapi Anas bin Malik tak. Dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, di akhir dia akan tambah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Anas bin Malik. Minum. Ataupun mana-mana buat doa. Contoh kan, kalau kita nak tidur malam nanti kan, kita baca doa tidur je lah. Bismika amutu wa ahya. Doa ni jangan baca sekarang, nanti tidur payah pula. Tapi Anas bin Malik dia akan tambah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan-tuan boleh buat. Kalau kita nak naik kereta, baca doa naik kereta je lah, subhanallazi itulah. Tapi Anas bin Malik dia akan tambah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Imam Muslim, wa kana Anasun idza da'a bi da'watin da'a biha. Bila dia doa dengan sesuatu doa, dia akan tambah di hujungnya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab doa ni doa makan keliling, atas bawah kiri kanan depan belakang dia dapat kebaikan di dunia, kebaikan di hari akhirat, kejayaan di dunia, kejayaan di hari akhirat. Dan doa ni rabbana ni, kalau kita lah buat umrah kan, contoh cuti sekolah ni ramai orang buat umrah. Antara rukun Yamani yang lampu hijau tu, kita nak tawaf kan, sehinggalah nak sampai ke Hajarul Aswad, sunat untuk kita berdoa. Dan doa yang sunnah untuk kita bacakan antara rukun Yamani sehinggalah Hajarul Aswad, doa apa dia? Doa Rabbana ni tuan-tuan. Antara rukun Yamani sehingga Hajarul Aswad. Sebab kalau nak minta benda lain, tak habis minta. Kesihatan, kelapangan masa, rezeki, zuriat, isteri, suami, maka terangkum dalam doa Rabbana tadi. Dan kalaulah kita diberi peluang untuk kucup Hajarul Aswad, ini cerita BC punya cerita lah, before COVID. Sekarang ni payah dah nak kucup Hajarul Aswad. Kalau dulu ada peluang nak kucup Hajarul Aswad, tempoh 5 saat, 10 saat, apa benda kita nak minta? Nak minta macam-macam nak minta, tapi dirangkumkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Doa Rabbana ni mahal. Bukan setakat kita je tahu, kita je amalkan. Orang bukan Islam pun dia tahu doa Rabbana ni. Ada orang cerita, ini ada rakaman ni bimbang juga. Ada orang ceritalah, tuan-tuan orang lama mungkin kenal kot, Mendiang Samiwelu. Kenal ke? Tun Samiwelu, dia meninggal dah. Dia kan menteri lama, menteri kerja raya paling lama dia lah. Dia biasanya majlis-majlis kerajaan nak dimulakan sesuatu, dia akan mula dengan doa, betul tak? Adalah seorang ustaz tu, bila dia dijemput untuk baca doa pembuka majlis, dia baca di penutup doa tadi, dia tak baca Rabbana Atina, tapi dia baca Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau baca Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, dia tak akan jumpa dengan Rabbana tadi. Dia channel lain. Yang ni TV 9, yang ni TV 1, contoh kan. Jadi Mendiang Samiwelu ni, dia duduk kat bawah ni, dia tanyalah, itu Rabbana tadamari ke hari ni? Sebab dia biasa dengar kalau doa mesti ada Rabbana kan. Bila ustaz baca Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, dia tanya, itu Rabbana tadamari ke? Sebab dia tahu doa ni biasanya akan dibaca pada penutup. Bahkan kita kalau orang buat tahlil kan, imam kalau dia baca panjang doa, bila dia Rabbana Atina tu, kita dah angkat balik tangan kita dah. Tanda dah nak habis dah tu. Kadang-kadang saya sebut juga kat imam, awak kadang-kadang khianatlah sikit. Awak baca Rabbana Atina, awak sambung lagi doa lain. Tapi marahlah jemaahnya. Tapi nak sebut mahalnya doa ni tuan-tuan, apa yang terkandung dalam doa ni? Para ulama sebut, dalam permintaan kita fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ataupun kejayaan di dunia ini, terangkum pada doa tersebut fid dunya hasanah ada 14 permintaan utama.
Apa dia 14 permintaan tersebut? Ana sebut secara ringkas-ringkas. Yang pertama, kita minta dengan Allah melalui doa fid dunya hasanah, termasuk di dalamnya kita minta Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah di dunia. Ada dalam doa Rabbana dah tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, terangkum di situ kita minta, ya Allah berilah taufik dan hidayah pada saya. Yang kedua, kita minta agar Allah berikan kepada kita kefahaman dalam beragama. Orang beragama yang penting faham. Oh, buat sekian ni, ini hujah dia, ini dalilnya. Yang ketiga, kita minta Allah berikan kepada kita istiqamah dalam amal soleh. Itu terangkum dalam fid dunya hasanah. Yang keempat, kita minta Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni macam-macam. Dalam Instagram ada ilmu, TikTok ada ilmu, yang bezanya manfaat ataupun tak je. Ada sumber ataupun tak ada je, ada sandaran ataupun tak je. Jadi kita minta melalui fid dunya hasanah diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, kita minta melalui doa fid dunya hasanah Allah berikan kepada kita suami yang saleh ataupun isteri yang salihah. Yang salihah, bukan salah lihat, yang salihah. Ini yang kelima. Yang keenam, kita minta melalui doa fid dunya hasanah Allah berikan kepada kita zuriat yang qurrata a'yun, zuriat yang menjadi penyejuk mata memandang. Qurrata a'yun, bukan mangkuk hayun. Mangkuk hayun tak ada haya juga, kita nak melayan dia pagi petang siang malam je bergaduh contoh je kan. Itu yang ke-6. Yang ketujuh, kita minta melalui doa fid dunya hasanah agar Allah berikan kepada kita sahabat yang soleh. Sahabat bukan kawan. Ada beza tak sahabat dan kawan? Beza. Kawan, kalau kita senang, dia first datang, itu kawan. Teman. Kalau kita susah, dia lah datang, itu kawan tu. Tapi sahabat lain. Sahabat waktu kita senang, dia perhati dari jauh je, dia bangga dalam diri dia, dia datang last waktu kita senang. Tapi waktu kita susah, first dia datang. Ini sahabat, kan? Beza dia, kawan waktu senang first datang, waktu susah lah datang. Sahabat waktu senang last datang, waktu susah first dia datang. Contoh kan, kalau tuan-tuan pernah kerja besar lah, pernah jadi menteri contoh kan, pagi ni akad sumpah, tengah hari tu 10 orang appointment nak jumpa tuan-tuan. Itu sahabat ke kawan tu? Itu semua kawan tu. Sekarang kita boleh tengok kan, oh, masa dia kena dakwa, masa dia ada kes mahkamah, semua tak mengaku, oi saya tak ada kaitan dengan dia. Masa dia dah jadi menteri, oh itu sahabat baik saya tu, sama-sama berjuang. Itu kawan semua tu. Sahabat beza, waktu susah dia ada, waktu senang okey dia pantau dari jauh, dia seronok. Itu terkandung dalam doa fid dunya hasanah, ya Allah berilah sahabat yang soleh. Anda sebut ada berapa tadi? Ada 14 kan? Yang ke-8 terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kita minta Allah berikan kepada kita kesihatan yang sejahtera dan kelapangan masa. Yang ke-9, kita minta panjang umur dalam ketaatan. Yang ke-10, kita minta melalui doa fid dunya hasanah rezeki yang halal dan barakah. Yang ke-11, kita minta melalui doa fid dunya hasanah Allah berikan kepada kita keimanan dan rasa takut kepada Allah. Yang ke-12, kita minta kita boleh ingat Allah saat senang dan susah. Yang ke-13, kita minta jauh daripada sifat mazmumah. Dan yang ke-14, kita minta mati dalam husnul khatimah. Ini terangkum dalam permintaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Manakala bagi permintaan wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di hari akhirat, dengan makna kejayaan di hari akhirat. Di sini kata ulama dia ada 8 permintaan. Apa dia 8 permintaan tersebut? Yang pertama, kita minta Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita iaitu qaulus sabit. Qaulus sabit iaitu ucapan yang konsisten. Ini disebut dalam Al-Quran. Disebut di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabitu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menkonsistenkan ucapan orang beriman ketika dia berada di dunia dan ketika dia berada di alam kubur.
Di dunia ni kita mampu sebut la ilaha illallah. Di alam kubur nanti saya dan kita semua akan melalui satu sesi interview kan. Yang tukang tanyanya malaikat. Bukan SPRM. Itu pun tersandar dah kalau SPRM tanya kita dunia kan. Cawangan siasatan jenayah berat D9 tanya kita. Tersandar kita. Siapa-siapa yang pernah viva voce PhD kan. Mana manipulasi dia, mana variable dia, tersandar begitu ya. Tapi yang tanya ni adalah malaikat. Malaikat akan tanya satu soalan, man rabbuka? Siapa awak punya owner? Siapa awak punya boss? Siapa awak punya Tuhan? Sebagaimana di dunia kita mampu sebut la ilaha illallah, kita minta qaulus thabit, ucapan yang konsisten, kita mampu sebut Allahu Rabbi. Maka terkandung dalam doa wa fil akhirati hasanah, diberikan qaulus thabit. Okey. Boleh? Kalau kita doakan kepada ibu ayah kita yang baru meninggal dunia contoh, siapa-siapa yang meninggal dunia kita sambung bacaan Allahumma ufir lahu, kalau lelaki ya, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, lepas sambung wasabbithu. Boleh. Itu boleh. Itu termasuk daripada qaulus thabit. Wahai Allah, tetapkanlah kepada ibu bapa kami ini ucapan yang konsisten saat ditanya oleh malaikat berada dalam kubur. Boleh. Wasabbithu fis su'al. Boleh. Yang kedua, terkandung dalam doa wa fil akhirati hasanah, kita minta kepada Allah keamanan ketika bangkit dari kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita minta agar diberikan perlindungan arasy Allah di padang mahsyar. Ini terkandung dalam doa fil akhirati hasanah. Yang keempat, kita minta diberikan buku catatan amal kita melalui tangan kanan. Yang kelima, kita mohon melalui doa fil akhirati hasanah peluang dapat minum daripada telaga Nabi, telaga Kautsar. Yang keenam, kita mohon Allah berikan syafaat baginda, izin kita salah seorang yang dapat ataupun layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kita mohon kita dapat melalui titian sirat seperti kilat. Orang yang melalui titian sirat ni disebut dalam hadis beberapa keadaan dia. Ada orang yang tak dapat melintah langsung dia. Duduk je, jatuh ke dalam neraka tu. Ada orang bergerak seperti diseret. Ada orang bergerak, lepas tu berhenti. Bergerak, berhenti. Bergerak, berhenti. Ada orang melalui titian sirat seperti berjalan. Ada orang seperti berlari. Ada orang seperti burung terbang. Ada orang seperti angin yang bertiup. Kita minta wa fil akhirati hasanah, dapat melalui titian sirat seperti kalbarku, seperti panahan kilat. Pam, sampai. Dan yang ke-8, kita minta melalui doa wa fil akhirati hasanah, kita dibenarkan masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini terkandung dalam doa wa fil akhirati hasanah. Kesimpulannya para jemaah sekalian, janganlah lepas ni bila kita dapat belajar dah betapa mahalnya doa Allahumma rabbana atina sehingga akhir ni, lepas je salat bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bangun siapa pun terus bela. Jangan. Paling kurang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ada orang malas nak doa. Doa lepas tak makbul lagi ustaz. Tak tahu nak minta apa, dia tak tahu nak minta apa. Jadi mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah, 14 permintaan, wa fil akhirati hasanah, ada 8 permintaan, wa qina azabannar, permintaan yang khusus jauh daripada ditransitkan dalam neraka. Wallahu a'lam. Silakan. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ini sunat ketika kita antara rukun yamani ke Hajarul Aswad, sunat kita tambah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama al-abrar. Al-abrar ni siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bila kita baca wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami bersama ke dalam syurga bersama al-abrar tadi, bermaksud kita minta pada Allah diberikan syurga Firdaus. Syurga ni dia ada grade dia. Ada syurga Naim, syurga Ma'wa, syurga Maqamul Amin, syurga Darul Maqamah, ada syurga Adnin. Yang paling tinggi syurga Firdaus lah, paradise orang barat sebut. Maka kita minta tambah tadi wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami bersama dengan golongan al-abrar, iaitu berada di dalam syurga Firdaus. Boleh tambah, boleh tambah. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di sini. Moga-moga apa yang kita checklistkan
23 ciri manusia yang berjaya pada pandangan Allah. Moga-moga menjelang Ramadan ini ada pada diri kita. Sekiranya tak ada peluang lagi untuk kita perbaiki, insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.